kasih Tuan Speaker. Saya mengalu-alukan langkah kerajaan untuk membentangkan dan membahaskan laporan Suakam tahun 2020. Langkah ini penting kerana mengiktirafkan hak asasi manusia sebagai asas negara kita. Saya ingin menarik perhatian Dewan kepada isu pertama, iaitu kematian dalam tahanan. Menurut Suakam, kesemua kes kematian dalam penjara, lock-up polis dan depot immigration melibatkan faktor kesihatan. Contohnya, jangkitan di bahagian dada, sawan dan sakit jantung. Tuan Speaker, hal ini kerana kemudahan lock-up serta penjara usung dan teruk. Isu-isu seperti kesesakan, pengudaraan yang buruk, tandas yang kotor, gangguan penggalan air dan elektrik, kekurangan alatan mandian dan sebagainya. Bagi mereka yang telah jatuh sakit sebelum dimasukkan ke dalam lock-up atau penjara, hal ini secara langsung menjejaskan kesihatan orang tahanan, malahan akan membahayakan nyawa mereka. Kesihatan ahli penguatkuasa juga akan dijejaskan. Mereka juga terdedah kepada risiko penyakit bawaan udara. Tuan Speaker, right to life tercatat dalam Perlembagaan Persekutuan. Setiap orang, termasuk orang tahanan, dijamin untuk menikmati hak ini. Maka saya memberi 4 syok utama untuk isu ini. Pertama, memberi peruntukan kepada agensi kerajaan untuk menambah baik keadaan lock-up, penjara dan depot immigration. Kedua, mewajibkan pemeriksaan kesihatan terhadap orang tahanan sebelum dimasukkan ke pusat tahanan menurut Peraturan Lock-up 1953. Memastikan kesemua tahanan dirawat dengan muara dan kemanusiaan, selari dengan Peraturan Nelson Mandela. Ketiga, menubuhkan unit perubatan di lock-up berpusat dan melengkapkannya dengan kaki tangan dan kemudahan perubatan yang cukup. Tuan Speaker, keempat, semak semula garis panduan hukuman dan menggalakkan hukuman alternatif seperti khidmat masyarakat bagi mengelakkan kesesakan dalam tempat tahanan. Kedua, kuasa membuat lawatan kejutan ke tempat tahanan. Suakam hanya dibenarkan membuat lawatan ke lock-up polis, penjara dan depot immigration dengan notis awal kepada ketua jabatan. Tujuan lawatan adalah supaya Suakam mampu mendapatkan gambaran yang sebenar berkaitan tempat tahanan. Aspek yang ditinjau termasuk layanan terhadap tahanan, kehidupan seharian tahanan, keadaan tempat tahanan dan sebagainya. Dengan notis awal, pihak berkenaan berpeluang membetulkan situasi demi memberi tanggapan yang baik kepada Suakam. Kesannya, Suakam tidak mampu memahami masalah sebenar yang dialami oleh anggota penguatkuasa dan juga orang tahanan. Selain itu, jikalau kes kematian berlaku di tempat tahanan akibat salah laku atau kecuaian, sebarang notis awal akan memberi peluang kepada pelaku untuk meroksahkan bukti dan tempat kejadian. Oleh itu, saya menyarankan kerajaan agar membuat perpindahan undang-undang dan memberi kuasa kepada Suakam untuk membuat lawatan kejutan ke lock-up polis, penjara dan depot immigration. Tuan Speaker, Suakam juga telah menjelaskan kelemahan rang Undang-Undang Suruhanjaya Bebas Tata Kelakuan Polis iaitu IPCC. Pertamanya, kebebasan dan kesesamaan IPCC dipersoalkan. Lantikan Setiausaha Suruhanjaya dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri tetapi bukan oleh ahli-ahli Suruhanjaya secara kolektif. Selain itu, IUU tersebut membenarkan pegawai polis yang masih berkhidmat ataupun telah bersara untuk menjadi anggota Suruhanjaya. Kedua, IPCC mempunyai kuasa penyiasatan yang terhad. IPCC tidak berkuasa penyiasatan seperti kuasa penyitaan, kuasa lawatan kejutan ke tempat tahanan. Lebih-lebih lagi, IPCC tidak berkuasa untuk mewajibkan penyerahan dokumen dan bukti sekiranya dianggap menggugat keselamatan atau kepentingan negara. Tuan Speaker, ketiga, kekurangan kuasa penguatkuasaan. Suruhanjaya tersebut hanya berkuasa merujukkan hasil siasatan dan cadangan tindakan kepada Suruhanjaya Pasukan Polis. IPCC tidak berkuasa mengarahkan Suruhanjaya Pasukan Polis mengambil tindakan atau melaporkan tindakan susulannya kepada IPCC. Oleh itu, saya mencadangkan IUU IPCC disemak semula sebelumnya dikuatkuasa bagi mengembalikan accountability polis dan memastikan kewibawaan Suruhanjaya. Tuan Speaker,
Saya merakamkan terima kasih kepada Suhakam atas usaha untuk menghasilkan laporan ini. Namun demikian, sebagai institusi hak asasi manusia nasional, saya percaya Suhakam perlu terus diperkasakan untuk menjalankan peranan mereka lebih berkesan. Menurut Suhakam dan Global Alliance of National Human Rights Institutions, antara cabaran Suhakam adalah belanjawan yang tidak cukup. Oleh itu, saya mencadangkan Kerajaan Perpaduan untuk meningkatkan peruntukan tahunan Suhakam dalam bajet 2024 bagi memastikan Suhakam menjalankan mandat secara efektif menurut prinsip Paris. Tuan Speaker, saya selanjutnya mencadangkan bahawa Suhakam memperluaskan skop pemantauannya dan memberi perhatian kepada isu land grabbing. Maksudnya, kerajaan negeri memberi milik tanah yang luas kepada korporat swasta besar dan mengabaikan pekebun-pekebun tempatan yang telah lama mengusahakan tanah yang sama. Saya memberi contoh, sejak tahun 1970-an, kerajaan negeri telah menggalakkan pekebun-pekebun diraup untuk meneroka dan bercucuk tanam atas tanah terbiar bagi menyokong kehidupan mereka. Pekebun-pekebun selepas ini tidak henti untuk memohon permit atau geran dengan saluran formal tetapi ditolak ataupun diabaikan oleh pihak berkuasa negeri. Akibatnya, ramai pekebun terpaksa meneruskan penanaman mereka tanpa permit ataupun geran demi kehidupan mereka. Apa yang lagi mengecewakan, kerajaan negeri selepas itu memberi geran ataupun kebenaran kepada korporat swasta bagi tanah yang sama. Saya percaya isu ini bukan sahaja berlaku di Raub, tetapi di Cameron Highlands dan juga di Perak. Tuan Speaker, pekebun-pekebun ini merupakan mangsa kepada sistem negara. Walaupun mereka digalakkan oleh kerajaan untuk menjalankan aktiviti pertanian dan berusaha menjadikan Musang King jenama Malaysia di antarabangsa. Namun sumbangan mereka tidak pernah diiktirafkan oleh kerajaan. Malahan kerajaan sekali-kali mengecewakan mereka. Kerajaan sanggup memberi geran ataupun kebenaran kepada korporat swasta untuk menjalankan aktiviti pertanian berskala besar, tetapi tidak memberi keutamaan atau prioriti kepada pekebun tempatan yang telah lama mengusahakan tanah yang sama. Suhakam perlu meninjau isu ini dengan pendekatan hak asasi manusia. Manusia berhak mempunyai kehidupan yang bermarah, termasuk akses yang munasabah terhadap tanah dan hak untuk bekerja. Setiap orang perlu berpeluang untuk memperoleh nafkah melalui pekerjaan yang dipilih secara bebas dan akan mengambil langkah yang sesuai untuk melindungi hak ini. Ayu sekali, saya menegaskan bahawa Suhakam perlu diperkasakan bagi melindungi dan mempromosi hak asasi manusia di Malaysia. Raub minta laluan. Silakan. Terima kasih Raub. Jadi saya dengar apa yang Raub cakap tadi tentang tanah durian yang ditanam di Raub. Saya rasa itu bukan termasuk dalam hak asasi manusia, itu adalah pencerobohan. Rasa perlu dibetulkan. Yang inilah apa yang sebelah sana anggap. Tetapi mereka sudah bertanam di sana beberapa puluh tahun. Sejak 70-an. Ini adalah hak asasi mereka untuk prioriti untuk dapat geran ataupun kebenaran untuk menanam. Kenapa ini bukan hak asasi manusia? Ya, sebelum kita nak masuk satu kawasan tanah, kita mesti ada hak. Kita mesti buat permohonan dan dapat baru kita boleh masuk. Kerajaan Garak, saya nak tegaskan di sini. Mereka tanam di sana kerana kerajaan negeri Pahang pada masa 70-an menggalakkan mereka bertanam di tanah sana. Sudah beberapa puluh tahun mereka di sana. Kenapa tanah itu boleh dipajakan kepada syarikat besar dan bukan bagi pekebun-pekebun tempatan? Ini adalah soal yang saya nak tanyakan. Ini adalah hak asasi manusia, saya tegaskan di sini. Oleh itu, saya mengalu-alukan janji YB Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi mengenai pindahan Akta Suhakam bagi memperkukuh mandatnya. Ayo sekali, saya juga minta YB Menteri turut memberi satu garis masa kepada pindahan, menjelaskan kelemahan akta sedia ada dan menerangkan cara perkasakan Suhakam. Sekian, terima kasih. Saya mohon nyongkong. Terima kasih. Saya jemput Bagan Serai.